Okey, jadi macam mana kita nak develop skill dengan optimize? Jom. Skill ni terpulang lah. Kita nak main alat muzik ke, kita nak melukis ke, kita nak skill untuk patri ke, skill untuk design, skill buat website, lebih kurang je. Semuanya skill. Bila skill, kita akan tahu satu benda yang kita perlukan adalah effort untuk train. Baru kita boleh dapat kita punya skill tu. Skill takkan datang bergolek. Contohnya kita lahir-lahir terus gerti main bola, takkan. Andai katalah kita nak latih skill melukis kita nak lukis kon. Okey, saya pun lukis kon. Macam ni lukis kon bentuk macam ni. First step biasanya kita akan belajar melukis benda ni dengan meniru. Kan kita pun duk tiru. Ini macam ni kon. Ini kon. Kita buatlah pengulangan banyak kali sampai kita dah hafal bentuk kon ni. Betul, bila kita tiru satu benda tu, kita ulang-ulang banyak kali, skill kita tu ulang, tiru je orang tu buat macam mana kan. Lama-lama kita akan develop skill itu. Tapi sebenarnya itu take time. Kita hanya develop skill yang lebih kurang yang sama saja. Kita tak betul-betul kuasai skill tu. Contoh kalau kes yang lukis kon ni, dia just lukis kon macam ni je lah. Cuba kalau kita nak kon tu, lukis kon tu jatuh, dia sebab dia dah banyak kali ulang kon yang sama. Cuba try lukis kon tu kalau terjatuh. Untuk lukis kon tu terjatuh, dia boleh lukis macam ni. Jatuh flat. Dia buat lukis macam ni. Kon tu jatuh. Sebabnya dia dah biasa buat ini saja. Dia hanya train ikut satu saja. Ulang. Bila resultnya, bila kita nak buat tweak sikit, dia pergi buat macam ni. Kon jatuh. Orang request kon jatuh, dia buat macam ni. Padahal ini bukan kon. Kalau kita tegakkan lukisan ni balik, ini bukan kon. Kon bukan bentuk macam ni. Kon macam ini. Faham tak maksud saya? Bukan macam ni, bukan ke tepi sini. Kon macam ni. Sepatutnya kalau nak jatuh, nampak? Bila kon jatuh, separuh kon tu adalah flat. Okey, contoh. Dan satu lagi yang atas tu akan condong sikit macam ni. Dia tak terus rata macam ni. Ini pun bentuk kon. Kalau kon tu terjatuh, dan kon dia ada structure, dia ada bulat sebenarnya, ada lubang bawah tu. Dan maybe kalau orang tu dah okey, dia faham konsep kon tu, dia dah faham, dia akan ubah suai. Rupa dia tak adalah flat sangat, dia akan buat bulat macam ni. Contohlah ni. So kon ni lebih real. Skill melukis kon dia lebih bagus daripada dia sekadar ulang benda ni saja. Kalau orang berulang-ulang benda yang sama saja, result dia akan ni lah. Dia pergi buat macam ni. Bukan kon yang sebenar bila kita ubah sikit format dia. Nampak? Walaupun kita berulang buat benda tu untuk develop kita punya skill, kalau berulang saja tak cukup. Kita kena optimize kita punya proses pembelajaran tu. Jangan hanya berulang saja. Proses develop skill yang lebih baik adalah kita boleh tiru apa yang orang buat, kemudian kita fahamkan apa yang orang tu buat, kemudian kita ulang semula. Andai kata kalau kita melukis kon tadi, kita bukan simply tengok je nak tiru orang tu buat kon macam ni. Jangan. Fahamkan dulu yang kon ni dia ada benda di sebalik belakang tu. Ni belakang ni. Kan kita tak nampak kan? Dia ada bentuk bulatan kat bawah tu. Lubang. Bila kon ni kita terbalikkan, kita akan nampak bulat saja. Dan ada satu titik sini. Semuanya ke arah titik tengah tu. Ini kon. So bila dah faham konsep kon ni, kita boleh diberi macam-macam position, kita boleh ubah suai, kita boleh faham konsep dia macam mana. Sebabnya banyak saya tengok orang yang nak develop skill, tapi walaupun dah bertahun dia buat benda yang sama, tak ada improvement. Sebabnya dia hanya buat benda sama saja. Dia tak cuba memahami apa yang buat, kenapa dia buat, kenapa boleh jadi macam ini, dan dia tak nak improve. Sebab tu dia punya skill itu sama daripada dulu sampai sekarang, sama je. Kalau tukang masak tu 10 tahun lepas dia masak rasa macam tu, sampai 10 tahun ke depan yang sekarang ni still rasa lebih kurang, tak berapa sedap. Contoh, kalau tukang masak, itu kalau orang tu just, itu kalau orang yang tiru, dia tak nak fahamkan, dia just buat sama saja. Skill dia takkan develop dengan baik. Cara macam tu akan ambil masa lama untuk kita develop satu skill tu. Contoh orang nak belajar main ukulele, dia pun tengok tutorial, C, G, A minor, F. So dia pun hafal le, C, G, A minor, F.
Dia ulang. Setiap kali nak main dia ulang tu je. Dia tak ada nak faham, okay, kenapa sini C, kalau alihkan sikit ke sini bunyi dia tak alih ke, tak masuk ke, kenapa nak kena sini juga. Lepas tu dia akan faham macam mana nak lajukan lagi perubahan tangan dia. Dia pun analisis apa yang dia buat, position tangan dia macam mana. Lepas tu dia test dengan strumming laju, dia cuba itu ini. Dia tengok orang buat, dia tiru orang tu buat. Lepas tu dia cuba fahamkan kenapa orang tu buat macam tu. Kemudian dia improve lagi. Sebab dia dah memahami, dia senang dia nak develop dia punya skill. Maybe sebelum ni bertahun dia main macam ni je. Bila dia dah faham rhythm, rentak macam mana, sesilap dia boleh masukkan, rentak kalau rentak joget, terus dia boleh. Contohnya kita dengar lagu joget Melayu, teng tak teng tak tak teng tak tak tak, dia pun dia pun cuba fahamkan rentak begini tu, dia cuba masukkan dalam dia punya main ukulele juga, boleh jadi macam ramai juga tahu content creator yang mesej saya, dia tunjukkan dia punya YouTube channel ke Facebook page dia yang lama-lama dah 4-5 tahun lepas. Dia kata kan, macam mana saya nak improve lagi ya? Macam mana, kenapa view saya sama je sikit, tak ada sampai 1000 pun, berapa ratus je orang tengok. Padahal saya dah konsisten bertahun ni, tapi view tak ada lagi. Dia ambil masa lebih sebabnya dia punya cara tu tak optimize. Dia hanya tengok buat video, dia tengok orang tu buat macam mana, dia cuba buat dan dia buat ulang je sama. Dia tak tengok balik dan dia tengok video dia. Dia comparekan orang tu punya result dengan dia punya result. Okey, kena buat improvement lagi ni. Ada yang tak sesuai. Kenapa orang tu buat macam tu? Dia cuba fahamkan kenapa tu orang tu buat, kenapa orang tu buat ini, kenapa orang tu buat itu. Dia cuba balik dan dia compare balik. Lepas tu dia sentiasa improve. Kalau aku buat macam ni juga, aku macam ni, sentiasa ada eksperimen, dia akan improve. Maybe ada eksperimen yang makin teruk, tapi tak apa. Itu knowledge. Badan kita akan ingat benda tu. Okey, aku kalau buat macam ni, dia akan efek dia kurang sikit, jadi aku boleh tweak ke arah sini. Sebab itulah nak develop skill kita. Itu semua akan jadi input dekat otak kita supaya kita develop skill kita. Tak adalah skill kita stagnan, sama je. Okay, itulah dia macam mana nak belajar sesebuah skill, macam mana nak improve kita punya skill. Okay, kena optimize. Kalau kita banyak ulang tak ada masalah, still boleh develop skill tu, cuma take time lebih lama. Kalau nak cepat belajar satu skill tu, kena optimize. Okay, itu sajalah. Saya Muhammad Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.